Mamai tak ada ni. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita nak recap balik apa yang kita dah belajar pada sebelum-sebelum ni. Baik, pertama, makhrajul huruf kita ada 5 yang utama. Yang utama makhraj huruf ni ada 5. Itulah al-jauf, rongga, kemudian al-halq ataupun halqum, and then lisan, kawasan lidah, mulut, lidah, dan syafatan, bibir. InsyaAllah hari ni kita nak belajar bibir. Dan juga yang terakhir adalah al-khayshum. Al-khayshum ni maksudnya rongga hidung, batang hidung ni, khayshum. Baik, di bawah tajuk al-jauf kita hanya ada satu saja makhraj, di mana di kawasan tersebut kita belum ada lagi apa-apa huruf. Yang ada hanyalah bunyi huruf mad, iaitulah bunyi a, bunyi u, dan juga bunyi i. Bunyi huruf mad tu sendiri, a, i, u, wa, alif, waw, ya tu. Tapi huruf vokal huruf tu belum lagi datang. Dia akan bermula apabila masuk kepada halqum. Start halqum ni, so ketahuilah kita semua bahawa halqum kita ni dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian pangkal halqum, permulaan halqum kat dalam. Dekat mana? Dekat kawasan peti suara. Semua orang ada peti suara. Orang yang boleh bercakap, boleh bertutur, insya-Allah dia peti suara dia baguslah, dia boleh bercakap. Orang yang ada masalah percakapan, bisu dan sebagainya, mungkin peti suara dia ada masalah. Okey. Jadi di situ kita ada 2 huruf yang kita kena keluarkan, iaitulah huruf hamzah dan huruf ha. Jadi ha dengan hamzah tu duduk kat situ, menafikan pendapat yang mengatakan hamzah ni datang dari dalam dada. Yang tu orang naik tangga tingkat 14 tapi huruf ha ni dia tak datang dari dalam dada, tak datang dari dalam perut, tak ada. Dia datang dari peti suara dekat sini, a, ha. Di mana datangnya a, di situlah datangnya ha. Ringan je. Ha, ha, ha. Okey. Satu. Makhraj yang kedua daripada halqum, iaitulah tengah halqum. Kawasan itu adanya satu benda namanya ijab suara. Maka di situlah terdapatnya huruf ha dan huruf ain. Kalau orang tak jumpa ain, cari ha kat mana? Jumpalah ain. Kalau tak jumpa ha pula, cari ain kat mana? Jumpalah ha. Okey. Maka di situ tempat yang sama. Beza dia apa? Satu terbuka, satu tertutup. Yang mana kita dah test hari tu. Kalau kata tersebut ain, kita punya depan ni dia akan tendang. Kalau kata ha pula, dia akan tenggelam ke dalam. Dah capai tahap tu, barulah sebutan bunyi ain dan juga ha itu tepat. Kemudian ada atas sekali hujung halqum, hujung kerongkong, iaitu terdapatnya kawasan permulaan lidah. Terdapatnya 2 huruf lagi, iaitu kha dan juga huruf ghain. Harapnya 6 huruf ni boleh ingat dengan senang. Hamzah, ha, ha, ain, kha dan ghain. Banyak lagi kita nak pakai nanti huruf ni. Bila kita belajar izhar halqi nanti, 6 huruf ni jugalah. Kalau kita boleh ingat sekarang, insya-Allah dekat depan nanti kita akan jadi mudah. Kita tak perlu nak ambil masa baru nak hafal lagi dah. Habis halqum, masuklah kawasan lidah. Kawasan lidah ni kita ada berapa? Semua. Kita ada 10 makhraj. Kita ada 10 makhraj. Which is kalau nak diingat 10 benda ni susah. Nak ingat 10 perkara susah. Tapi banyak kali ulang, banyak kali belajar, ulang kaji, insya-Allah akan jadi mudah nak ingat. Pertama, okey, saya sebut dia punya tempat, sebut huruf je kat saya. Okey. Pangkal lidah menyentuh lelangit berdaging. Itulah untuk kita keluarkan huruf apa? Qaf. Bagus. Qaf. Satu saja huruf ada. Okey, pangkal lidah yang sama, ke depan sikit. Menyentuh somewhere in between antara lelangit berdaging dan lelangit lembut, lelangit keras. Tulang dia panggil. Di situ kita ada huruf apa? Kaf. Kaf. Kat situ terletaknya huruf kaf. Bagus. Kemudian kita depan lagi, iaitulah kawasan tengah lidah. Tengah lidah. Di mana tengah lidah kita ada 3 posisi yang berbeza. Okey. Kita ada 3 huruf lah, 3 posisi, satu posisi mewakili 1 huruf. Baik, pertama, tengah lidah sentuh lelangit. Huruf apa? Jim. Bagus. Kemudian tengah lidah turun sikit. Shin. Bagus. Dan turun lagi sikit. Ya. Bagus. Ya. So jim, shin, ya ni adalah huruf yang datang di tengah lidah. Dan kena hati-hati. Nanti bila kita masuk nanti bab depan atas lagi, barulah kita akan sedar bahawa rupanya kita duk baca selama ni dia tak bunyi jim, dia tak bunyi shin, dia banyak bunyi ya. Sebab apa? Sebab makhraj lah.
Sebab makhraj inilah yang memandu kita supaya kita sebut dengan betul, insyaAllah. Baik. Kemudian kita pergi tepi lidah. Tepi lidah kanan, kiri dan depan kita bagi sentuh saja. Apa dia? Dot. Okay, dah 6 huruf dah. Huruf dot dah 6 huruf dah. Okey. Kemudian kita pergi hujung lidah. Hujung lidah dan juga tepi, kawasan tepi lidah kanan dan kiri. Sentuh kawasan gusi depan untuk kita keluarkan satu huruf, iaitu huruf Lam. lam. Bagus. 7. Lam. Kemudian sama juga hujung lidah yang sama juga tapi keluar sekali dengan khusyum. Keluar lidah dan juga kawasan lidah campur dengan khusyum. Campur dengan punah hidung. Untuk kita keluar huruf Nun. nun. So dia tak boleh keluar lidah aja, dia kena keluar hidung sekali. Barulah cukup sempurna nun tu. Dia ada 2 makhraj. Nun ni dia ada 2 makhraj. Kemudian hujung lidah dilekukkan ataupun dilengkungkan, tepi je kanan kiri sentuh dan digetarkan. Untuk kita keluarkan huruf Ro. ro. Alah, minggu lepas kita dah belajar, 2 minggu lepas kita dah belajar huruf ro. Kalau ada siapa kat sini yang masih mungkin agak lemah sedikit untuk menyebut huruf ro, boleh praktis ataupun boleh praktik apa yang kita dah kongsi pada 2 minggu lepas. Okay. And then daripada situ kita start masuk. Ni dah 9 huruf tadi. Kemudian kita nak masuk lagi 3 tempat, iaitu 8, 9, 10. Makhraj ke-8, makhraj ke-9, makhraj ke-10. Yang mana masing-masing ni ada 3 huruf. Okey, pertama, hujung lidah sentuh pangkal gigi atas. Hujung To. lidah. Huruf to. Oh. To, betul. Dal. Ta. Kita ada 3. Ingat, 3 8, 9, 10 ni dia kena ada 3 huruf. 3 beradik dah, satu mak beranak 3 orang anak. Ta, dal, oh. Okey, kemudian yang ke-9, hujung lidah sentuh permukaan gigi bawah ni. Sod. Az dan af. Kita ada sin, zai dan juga Sod. sod. Sin, zai dan Sod. dah 6 dah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, hujung lidah sentuh hujung gigi kapak atas. Ro dan sa. Do. Za. dan sa. Zan. Sa. Ataupun sa, zal dan zo. Tak kisahlah nak susun macam mana, itu terpulang kepada kreativiti masing-masing. Nak susun 3 datang dulu 2 datang dulu, tak kisah. Yang penting boleh ingat dan boleh faham. Sa, zal dan zo. InsyaAllah semua orang ada diagram makhraj huruf tu, isilah baik-baik. Jangan terbalik sudah. Jangan koyak sudah. Ada yang isi ni sampai lunyai kata. Tak payah. Macam mana terpulang kepada kreativiti masing-masing. Okey, baik. InsyaAllah sekarang kita nak masuk kepada makhraj asy-syafatan. Apa maksud syafah? Syafah ni bibir. Bibir. Bila Bibir. sebut syafatan, syafatan ni maksudnya 2 bibir. 2 bibir. 2 bibir, syafatan. Walisanan wa syafatain. 1 lidah, 2 bibir. Okey, baik. Di bibir kita ada makhraj yang keempat yang utama, iaitu bibir. Dan di bibir ni, okey, kena sikit sebab buku ni dia pembahagian dia, kita cuba dah untuk nak bagi tahu kepada penulis. Tapi penulis dia rasa macam renyah nak ubah banyak benda. Bukan penulis je, designer lah nak ubah balik supaya kita nak biar nampak lebih tersusun. Tapi designer kata kita dah buat ni, kita dah design lama dah benda ni, so dia hanya tambah huruf je. Tambah nombor je, nak bagi faham. Baik. Di bawah syafatan ni, kita ada 2 makhraj. Kita ada 2. Okey, kalau kita campur daripada awal jauh 1, halkum kita ada 3 dan 4. 4 campur 10 berapa? 14. 14. Kemudian 14 campur 2, 16. 16 dan 16 campur 1, 17. Okey. So 2 tu kat mana? 2 tu di syafatain. Okey, yang kata syafatain ni yang pertama. Yang pertama iaitulah ni. Gigi, hujung gigi nanti dulu. Hujung gigi atas, hujung gigi atas menyentuh kawasan perut bibir bawah. Hujung gigi atas sentuh kawasan perut bibir bawah. Okey, orang tanya, bibir ada perut ke? Perut lah kan, perut ini kat badan kan, perut. Kan? Okey, so adakah bibir ni ada perut? Baik.
Istilah Arab dia punya batn. Batnu ni adalah sesuatu benda yang berada di tengah. Apa saja yang berada di tengah dipanggil sebagai perut. Jadi contoh macam tangan, batnul kaffah. Kat mana batnul kaffah? Ni tengah-tengah ni betul-betul. Ni dipanggil kawasan perut tapak tangan. Okey, batnul kaffah. Jadi bibir kita, kat mana yang kata kawasan perut bibir tu? Okey, semua orang ada bibir. Jadi bibir kita ni, kalau kita keluar minum air kan, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi kering kan? Kering. Tapi yang kering tu bukan semua. Kering tu kat depan je. Belakang sikit tu dia tak kering. Jadi antara kering dan tak kering tu, di situlah terletaknya perut bibir. Tengah-tengah. Maka sekarang ni apa yang kita nak buat? Gigi atas, hujung gigi atas, sentuh perut bibir bawah. Boleh? Hujung gigi atas, sentuh perut bibir bawah, and then tolak keluar dengan angin, maka terhasillah huruf Fa. Semua orang sebut fa. Fa. Mesti pakai gigi, mesti kena pakai gigi. Okey. Fa. Fa. Bunyi dia fa. Mesti pakai gigi, fa. Okey. Apa kat sini orang utara? Ada tak sini orang utara? Ramai tak orang utara? Semua tak tengok. Kalau ada orang utara, tolonglah saya cakap ni sebab saya pun orang utara juga. Okey, kebanyakannya lah, kebanyakan kawan-kawan di utara kita ni pakai huruf fa ni dia pakai dua bibir. Sebut huruf fa tapi pakai dua bibir. Jadi fa. So bila dia akan jadi masalah sekiranya bila disebut tu bunyi fa. Jadi angin dia ada tapi tak kuat. Fa. Fa bi ayyi ala macam fa. Tak boleh. Tak boleh baca fa. Dia mesti fa. Kalau pakai dua bibir, huruf tu bunyi sama tapi sebenarnya tak kuat. Angin dia tak cantik bunyi keluar huruf fa yang betul. Maka siapa yang masih sebut huruf fa pakai dua bibir, minta tolong ubahlah. Tolong ubah posisi tu. Jangan pakai dua bibir, kena pakai gigi dan bibir. Gigi pun kena betul. Pernah dulu saya mengajar kata apa? Okey, hujung gigi atas sentuh dengan bibir. Maka ditanya pula kita nak sentuh bibir mana? Dah nama pun hujung gigi atas, mestilah sentuh bibir bawah. Macam mana gigi atas nak sentuh bibir atas? Jadi tak berlaku lah benda tu. Kadang-kadang dulu saya duduk kat Perak pun saya belajar ni pa je, bukan fa pun tak bunyi fa pun, bunyi pa je. Pa pakai bibir dua-dua. Tak betul. Tak bunyi pa, pa, PA. Dulu PA je bunyi. Itu jadi P terus. Masa kat Perak dulu memang saya baca macam itu. Tapi sekarang dah belajar, dia tahulah, dah faham sikit. Betul. Itu ada je lepas, mana ada lah. Perak kan, jadi Perak lah. Jadi sebab orang Perak kan, jadi jadi kena sebut pa. Okey, baik. Jadi kena gigi sentuh dengan perut bibir bawah. Baik, itu yang pertama. Maka makhraj pertama dalam bibir ni gigi dan bibir. Baik. Makhraj yang kedua. Makhraj yang kedua ni memang pakai bibir dua-dua. Pakai bibir dua-dua. So di bawah makhraj kedua ni ada dua pula. Jadi 2.1. Okey. So 2.1-nya apa dia? Bibir dua-dua tapi kita tak rapat. Kita muncungkan. Kedua-dua bibir kita tak rapatkan dia, tetapi kita muncungkan. Okey. Nah, muncung banyak mana? Yang sini yang jadi sedikit apa orang tu? Sedikit bukanlah nak kata masalah. Sedikit kena orang tu kena tunjuk. Okey, semua orang ada benda lah ni. Ni apa ni? Pensel. Pensel. Tak kisahlah siapa ada pensel ke, straw ke, yang benda-benda yang seumpama dengannya lah. Wow. Jangan rokok sudah. Rokok saya tolak tepi ya. Rokok pergi buang jauh. Okey, tapi ada benda lah ni. Jadi diameter bibir kita boleh dimasuki sekurang-kurangnya pensel. Diameter tu bukan dalam mulut tak. Nanti pergi masuk habis tu cekik. Tak. Tu diameter bibir tu boleh masuk pensel. So kalau muncung boleh masuk. Kalau tak boleh masuk kena buka sikitlah. Jangan terlalu luas. Ini tak boleh masuk pensel, ibu jari pula tu. Masuk ibu jari. Tak. Bukan tahap ibu jari, tapi tahap hanya sebatang pensel.
Boleh. Tak ada Wow. pensel, cari straw. Tak ada straw, cari apa? Okey, carilah benda-benda yang sama saiz macam pensel. Cara tu. Jadi kita nak adjust macam tu untuk kita sebut huruf apa? Wow. Wow, bagus. Maka setiap kali nak sebut wow mesti kena mulut kita jadi begitu dulu. Wow. Wow. Nak sebut wow ni nak baca bila pun. Wama, wama, Wow. wa ila. Wow. Apa je lah. Apa ayat yang kata? Okey, wa bil wa mesti kena ada. Mesti kena ada muncul tu wa. Tak boleh macam wa. Tak boleh macam tu. Dia mesti wa. Mesti starting dia kena muncul dulu. Barulah makhraj itu sempurna. Kalau tak ada wa. Boleh bunyi tu boleh. Wa. Tapi makhraj tak sempurna. Okay, yang ni bahagian 2 tapi point 1. Okey. Yang 2.2 pula, yang ni kena rapat bibir habis. Rapat je lah, rapat bibir bagi habis. Apa dia? Pertama, belum sebelum tu. Bar dulu. Bar dulu. Untuk kita sebut huruf. Sebut huruf bar. InsyaAllah lah kot. Bar ni saya rasa semua orang boleh sebut kot. Kecuali bibir dia ada masalah lah. Maksudnya bibir, sebab bibir saya tak boleh rapat. Wow. Bibir tak boleh sebut. Kalau bibir tak boleh rapat, memang confirm tak boleh sebut huruf bar. Okey, semua orang. Boleh tak? Bibir jangan rapat, sebut huruf bar. Boleh tak? Tak? Bibir jangan rapat. Bibir jangan rapat, sebut huruf bar. Cuba. Ba. Tak boleh. Saya bagi. Okey, siapa boleh buat yuran bulan ni saya tolak. Bibir jangan rapat, bibir jangan rapat. Bibir tak rapat sebut ba. Memang tak boleh. Begitulah juga dengan makhraj yang seterusnya, iaitulah huruf mim. Sama juga. Mim pun sama. Bibir kena mau rapat. Kalau cuba buat sebut mim, bibir tak rapat, boleh tak? Mim. Tak akan boleh. Mesti kena rapat bibir dulu. Rapat bibir dulu baru keluar mim. Okey. Yang ni kita nak kena faham. Basic lah. Ni benda basic lah. Tak payah bincang tinggi-tinggi. Tak payah nak sampai saya belajar sampai ke Menara Gading nak jumpa mim kena rapat bibir. Tak payah. Budak kecil baru beranak dia boleh tu dia kata ni apa nama? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ni. Baby ni baru beranak ni, maksudnya budak belum ada gigi pun dia dah boleh bercakap pakai huruf yang bibir. Sebab tu ba dengan ma ni dia dekat bibir. Panggil baba dengan mama. Jadi mama bagi baba dia. Kalau orang putih dia tukar jadi papa. Jadi pakai huruf bibir. Maksudnya dua apa nama karakter yang dia dah kenal dalam hidup dia, mak ayah dia. Jadi tak payah ada gigi pun boleh sebut dua perkataan ni. Maka dua huruf ni mesti kena rapat bibir. Cuma beza mim dengan ba adalah apa? Mim dia tak pakai bibir saja, tetapi kena disertakan dengan makhraj daripada khayshum, hidung. Sebab dia ada dengung. Kena ada kena ada mim. Ni dari hidung ni kena rasa hidung ni ada getaran. So sekarang ni barulah kita nampak. Sekarang ni kita nampaklah rupanya di hidung ni kita ada dua. Yang hari ni kita belajar iaitulah huruf mim. Kemudian yang satu lagi hari tu kita dah belajar iaitulah huruf nun. So, mim dengan nun ni dia masing-masing ada dua makhraj. Kalau kata nun, satu di lidah, satu di hidung. Mim pula satu di bibir, satu lagi di hidung. Kena ada dua-dua. Kalau tak ada dua-dua tu untuk mim, untuk nun dan sebagainya, tak akan bunyi yang sempurna. Maka mim dan nun mestilah kena pakai makhraj khayshum. Lepas tu kita di khayshum, tengok dia kata apa. Di khayshum ni dengung. Baca. Dengung. Muka apa ni? 54 Dengung adalah suara yang keluar melalui pangkal hidung ataupun kita panggil rongga hidung. Khayshum lah. Yang sentiasa, nampak? Sentiasa. Bulat perkataan tu.
bersama huruf nun dan mim dalam semua keadaan. Maksudnya apa? Maksudnya bila sebut nun dan mim ni tak boleh buang makhraj khaicum ni, tak boleh. Cannot. Tak boleh buang yang kata dengung tu, tak boleh. Siapa cuba buang dengung daripada nun dan daripada mim, kira dia hebat kira dia seolah-olah kira boleh buat sebut mim dengan ba ni tanpa tutup bibir, tanpa rapat bibir. Macam itulah keadaan dia. Okey. Namun tengok dia kata apa? Panjang dengungnya berbeza mengikut keadaan seperti yang akan diterangkan nanti dalam muka surat 153. So nak bagi tahu huruf nun dan juga huruf mim ni adalah makhraj yang pakai makhraj hidung. Nampak? Dia kata apa kat bawah tu? Tengok tepi gambar tu dia tulis apa? Huruf nun sentiasa didengungkan. Huruf mim sentiasa didengungkan. Okey, saya nak bagi satu soalan cepu mas. Okey, siapa yang kat sini yang pernah belajar hukum izhar? Angkat tangan. Izhar halqi, betul? Izhar halqi. Okey, izhar okey, ni tak nak tanya. Okey, izhar halqi ada berapa huruf? 6. Ada 6. Bagus. Yang tadilah yang saya sebut tadi tu kan hamzah, ha, kha, ghain, ha dan ain. Okey. Contoh saya bagi satu contoh Contohnya perkataan minha. Minha, betul tak? Mim nun mati jumpa dengan huruf ha. Hukumnya apa tu? Izhar. Izhar lah kan? Izhar kira tu minha. Okey, soalan saya nak tanya sekarang ni adalah ada tak dengung pada nun tu? Ada. Ada sikit. Ada sikit. Min. Ada dengung. Tak ada kan? Ada. Ada. Ada dengung. Ada sikit. Okey. Sorang-sorang. Ada dengung. Baca dengan jelas. Huruf nun sentiasa ada dengung. Baru je belajar tadi. Dia kata apa? Huruf nun ni sentiasa didengungkan. Sentiasa. Betul. Takkan siapa pun boleh buang dengung daripada dia. Cuma beza dia apa? Dengung panjang, dengung pendek. Betul. Dengung panjang, dengung pendek je beza dia. Tapi huruf nun dan mim ni tak ada siapa boleh buang dengung dia. Tak boleh buang. Jadi dia tetap ada dengung. Minha. Cuba kalau tak ada dengung. Jadi tak huruf nun tu. Minha. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baca tu. Jadilah. Baca siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi tak ada dengung, tak ada adalah dengung. Cuma ada tawassul. Cuma dengung dia berbeza mengikut keadaan. Ada dengung panjang. Contoh nun bersabdu panjanglah. Anna panjanglah. Kalau nun macam izhar ni dengung ada. Sebab tu saya kadang-kadang bila tengok ada cikgu, ada ustaz ngajar, bila izhar je dengung tak ada. Saya kata tak boleh macam tu. Dengung tetap ada, cuma dengung yang sedikit sebab nun dan mim ni tak boleh buang, tak boleh. Kita cannot remove that dengung daripada huruf nun dan juga mim. Yang tu kita kena faham sekarang. Cuma beza dia, hatta bukan kata izhar je. Hatta kita baca biasa pun. Hatta kalau kita baca biasa, contohnya macam wama ataupun sebut ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ham tu memang adalah alham. Kalau tak ada alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tak ada tak boleh buang. Kita tak boleh remove dia. Kalau remove dengung daripada mim, dia akan jadi huruf ba. Kalau kita buang mim dengung daripada mim, dia akan bunyi ba. Dan kalau kita buang dengung daripada huruf nun, dia akan jadi ta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ba dan tak ada dengung. Maka sekarang ni apa yang kita nak tahu, nun dan juga mim mesti kena ada dengung. Beza dia nanti kita akan belajarlah nanti insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, so sekarang ni lengkaplah. Habis. Maka lengkaplah kita punya diagram kita bermula daripada makhraj al-jauf 1 masuk ke halqum 3 dah jadi 4, campur 10 lisan jadi 14, campur 2 di syafatan jadi 16, maka campur 1 makhraj iaitu khaishum 1 je makhraj, ada 2 huruf. Separuh lah kira, separuh di bibir, separuh di hidung, separuh di lisan, separuh di hidung.
Iaitulah nun dan mim. Satu Nun dan saja mim. makhraj iaitu khayshum. Maka melengkapkan makhraj semuanya ada 17. 12. Semua sekali huruf ada 28 lah. Semua sekali huruf ada 28. Kita kira hari tu kan. Mula-mula start daripada halqum. Halqum ada 6, betul tak? Halqum ada 6. Okey, bagus. Kemudian campur lidah. Lidah ada 18. 24. 18 campur 6, 24. Bagus. Kemudian ni hari ni, khayshum ni, syafatan ada 4 lagi. 8. 24 campur 2 campur 4. Akhirnya dah jadi 28. So, tungkaplah semua 28 huruf. Huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf Arabiyah. Okey, saya buka untuk soalan kalau ada siapa-siapa yang nak tanya. Silakan. Oh, kita sejak daripada hari tu kita dah tak capai dah angka 200 ya. Tapi tak boleh kata apalah hujung-hujung cerita sekolah ni. Kita ada program nak jalan nak pergi Mekah dan sebagainya. Tapi tak apa, alhamdulillah. Aku mana pun yang mana yang tak hadir boleh dengar dalam rakaman. Saya harap semua dapatlah rakaman tersebut. Okey, baik. Ada soalan nak tanya, silakan. Siapa nak tanya? Ustaz, boleh Ya, tumpang tanya. Ustaz, saya nak tanya, nak bunyikan huruf nun dan mim yang izhar, tapi dia nun dan mim termasuk dalam tawassut. So, Betul? macam mana cara nak bunyi dia? Okey, dia gini. Adakah dia berjalan? Betul. Mengalir lah. Huruf tu mengalir. Huruf tu mengalir tapi tak banyak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kena ada lah. At least orang yang dengar tu tahu kita sebut huruf nun. Orang yang dengar tu kita sebut tu alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak tu je min. Maknanya hujung tu ada nun. Nun. Maknanya bila kita baca tapi jangan panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tak, dia tak panjang macam tu. Yang tu jadi macam dengung untuk sabdu dah. Tak, dia tak panjang. Dengung dia tak panjang macam dengung sabdu. Dengung dia hanyalah kalau kita buat ukuran, dengung dia kita kira satu jari je lah. Kita kira satu jari je. Ta'alaihim. Jadi jangan terlalu panjang. Jangan sampai tak ada langsung. Jangan terlalu panjang sampai dah macam sabdu lah. Macam nun sabdu dan mim sabdu. Itu dia panggil tawassut. Tawassut tu setengah buku panggil tawassut. Dalam buku kita ni dia tak pakai istilah tawassut. Nanti kita akan tengok istilah apa yang dipakai dalam buku kita ni insya-Allah. Okey, baik. Soalan lain, silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Muka surat 86 Ustaz, yang huruf ba tu ada tiga jenis yang berbaris fathah, berqalqalah dan bersifat idgham. Cuba Ustaz, boleh Ustaz buatkan bunyi ni? Apa? Tiga tu. Huruf ba, muka surat 86. Boleh lah, jauh punya pergi. Oh. 86. Boleh sampai lagi. Sudah. Biar betul. Ini tahun Belum sampai lagi ya? ini tengah Okeylah, tahun Ustaz. depan belum tentu. Okey Ustaz, tunggu tahun depan. Tak apalah, dah ada tanya kan. Okey, ni cerita tak apalah kan. Apa nama? Okey, yang ni ke yang gambar 3 ni ke? Ya Ustaz. Okey, pertama, ni nak baca kanan ke kiri ke kiri ke kanan ni? Mana-mana? Kita ambil kanan ke kiri lah, tayamun. Kita ambil kanan ke kiri. Okey. Baik, pertama dia kata apa? Huruf ba yang kanan dulu Yang kanan dulu. Huruf ba sakin. Sakin tu tahu kan? Huruf ba mati. Tanpa qalqalah. Tanpa qalqalah dan dia bersifat idgham. Keluar dengan pelanggaran dua bibir. Yalah kalau huruf tu yang kalau kita ada ba bertemu ba. Contoh dalam Quran wal yaktub bainakum, wal yaktub dan juga bainakum. Maka bibir rapatlah wal yaktub. Tak buka lah wal yaktub. Maksudnya bibir kena rapat. Okey, yang kedua. Dia kata apa? Huruf ba yang sukun berqalqalah. Keluar bunyi dengan terpisahnya kedua-dua bibir. Bibir kena buka. Tapi tanpa menjauhkan kedua-dua rahang. Tanpa menjauhkan. Tahu rahang kat mana?
Tunjukkan saya, mana rahang? Jo. Dalam. Jo ke Jos? Saya tak tahu siapa yang sedang bercakap sebenarnya. Tak tahu. Hairani. Oh, Hajar Rani. Okey, Hajar Rani. Okey. Tunjuk rahang, mana rahang? Apa? Jo tu lah Ustaz. Inilah rahang ni. Ni. Antara bibir atas bibir bawah ni tengah-tengah ni kita panggil rahang. So dia kata apa? Buka bibir je tapi rahang tak menjauh. Rahang tak menjauh antara satu sama lain. Jadi untuk qalqalah ni kita buka separuh je lah. Abba. Jadi buka bibir je. Abba. Okay. Yang kiri sekali pula tengok dia kata apa? Huruf ba yang berbaris fathah. Keluar bunyi dengan terpisahnya kedua-dua bibir dan rahang. Ba. Nampak? Nak ceritanya kat sini, untuk qalqalah kita tak boleh dipengaruhi oleh mana-mana huruf yang 4 tu. Tak boleh. Itu bukan huruf, baris yang 3 tu. Kita tak, maksudnya bila qalqalah ni kita tak boleh dipengaruhi oleh baris fathah. Contohnya macam abba. Rahang, jauh. Abba. Tak boleh. Macam tu. Dia abba. Ataupun kita baca abu. Boleh tak? Abu. Tak boleh juga. Jadi macam dipengaruhi dhammah. Ataupun abi. Boleh. Abi. Ataupun contoh wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasabu. Ataupun kasabi. Ataupun kasabba. Yang tu 3 baris tu ba, bi, bu. So qalqalah ni bila nak keluar dia dipengaruhi oleh mana-mana 3 baris tadi. Jadi dia kena tengah-tengah. Abba. Dan lubang. Atau dia kata rahang tak menjauh. Okey. Panjang sangat, jauh sangat pergi tu. Terima kasih Ustaz. Okey, dah betul balik. Okey, so okey, soalan satu lagi. Saya minta soalan satu lagi, silakan. Apa ada soalan satu lagi? Silakan. Kalau tak ada, saya tanya. Saya nak cari orang kampung saya ni, tak jumpa hari tu, cari tak jumpa. Dah jumpa dah. Ada tak tahu betul kata orang kampung saya ni. Takut salah orang. Puan Mazlina. Tak apalah, tak buka mikrofon. Pukul ada soalan, tanyalah. Okey, tak apalah kalau tak ada soalan juga. Nak buat macam mana? Kita teruskanlah tajuk kita malam ini dengan sifatul huruf. Sebab tu saya kata hari tu, bila habis sahaja belajar makhraj huruf, kita terus nak tengok kepada sifatul huruf. Tapi sebelum tu, saya teringin nak tengok juga. Nak tengok apa dah jadi kepada petas tu. Nak tengok, cuba angkat. Masa yang angkat nak tengok. Retas apa? Retas tu lah, retas tengkorak tu sekorak lah. Retas tu yang ada yang nak isi huruf-huruf tu. Bagus, masya-Allah. Bagus Puan Isa, bagus. Puan Hamimah, bagus. Macam bersih je retas. Bersih nampak. Orang perempuan kerja kemas sikit. Orang lelaki tu minta tanya. Tapi bukan semua orang lah. Tengok siapa nak tengok kata. Okey, baik. Okey, so isi tempat yang betul. Kalau kata ada huraian, tulis sekali dengan huraian tersebut. Supaya dengan cara tu kita kita boleh ulang kaji semula tanpa kita buka buku dan kita boleh tengok. Dan simpan kertas ni elok-elok. Simpan kertas ni, selit celah buku tu, jangan buang jauh. Kalau ada orang pinjam buku pun beritahu, jangan buang kertas yang dalam buku tu. Supaya banyak lagi nak tanya ni. Banyak kita akan ke depan ni bila belajar bab sifat huruf ni, banyak lagi kita nak rujuk kertas tu nanti insya-Allah. Okey, baik. Baik, kita nak terus kepada tajuk yang baru malam ni insya-Allah. Okey, apa dia tajuk dia? Itulah sifatul huruf. Dapat okey, minta maaf saya mute dulu semua biar saya je dulu cakap insya-Allah. Okey. Apa itu sifat huruf? Apa itu sifat huruf? Seperti yang saya sebut tadi, nak senang faham dia,
Apa je dalam dunia ni mesti ada sifat. Kalau kata benda ke apa ke mesti ada sifat lah. Okey, hatta botol kosong pun, hatta botol kosong pun mesti ada sifat dia. Plastik, ada tudung, ada pelekat, macam-macam lah, boleh isi barang. Maksudnya apa saja dalam dunia ni mesti bersifat. Kata orang pun mesti ada perangai. Marah, penyayang, pendiam, suka berkawan. So maksudnya apa sahaja yang berlaku dekat dunia ni semua mesti ada sifat. Dan termasuklah huruf-huruf yang kita nak sebut ni ada sifat. Jadi untuk apa kita nak kena faham sifat ni? Untuk apa kita nak faham semua sifat ni? Supaya kita dapat bezakan. Ini yang kata kadang-kadang bila kita sebut huruf sa sama dengan huruf zal. Habis apa beza dia? Benda keluar daripada semua sama dia. Jadi sifatlah yang akan membezakan nanti. Okey? Jadi itulah pentingnya untuk kita terus susur terus. Bila habis je makhraj, masuk terus sifat. Supaya kita tak lost. Dan bila habis ada setengah tempat, belajar makhraj je. Sifat tak boleh belajar. Jadi tak faham lagi dah sampai ke penghujung. Baik, insyaAllah dalam sifat ni, apa yang kita nak belajar? Pertama adalah sifat yang berlawanan. Pertama, sifat yang berlawanan. Jadi nak faham senang je. Kalau kata berlawanan ni, senanglah. Kalau tinggi lawan dia, rendah. Kalau besar lawan dia, kecil. Kalau apa lagi lah. Yang berlawanan, cerita dia. Apa saja yang terang lawan dia gelap. Macam tu lah, maksudnya dia mesti berlawanan. Apa yang masuk berlawanan di sini adalah, kalau kata huruf, kalau kata sifat tu contohnya macam tinggi. 7 huruf dah jadi tinggi, maka baki dia ada berapa? Kan tadi kita cerita ada berapa? 28 kan? 28 huruf. Kalau kata 7 huruf tinggi, maka 21 bakinya jadi rendah. Betul tak? Maksudnya macam itulah. Kalau 10 huruf dah jadi macam ni, lagi 20, berapa? Kalau 10 atau 28? 18. 18 dah jadi macam ni. Kalau kata 4 huruf jadi macam ni, maka bakinya 24 jadi macam ni. Maka dia mesti berlawanan antara satu sama lain. Okey, baik. Itu yang berlawanan. Dan kemudian kita juga akan belajar sifat yang tak berlawanan. Maksud tak berlawanan ni pula adalah dia je ada sifat tu. Dia je ada sifat tu. Tak perlu nak lawan dengan huruf lain. Huruf lain tak penting. Tak perlukan sifat tu. Dia kalau yang tadi tu, huruf lain kena ada. Kalau kata dia tinggi, huruf lain kena rendah. Sebab apa? Sebab takut kalau kata tinggi, kita tertinggi sekali dengan huruf ni. Tak nak. Yang ni, yang tak berlawanan ni, maksudnya dia adalah special, eksklusif untuk huruf-huruf tertentu sahaja. Itulah maksud sifat yang tidak berlawanan. Okey, malam ni, kalau ada rezeki, kita boleh masuk satu. Tapi apa pun sebelum tu, kita nak explain dulu. Apakah sifat yang berlawanan? Ada berapa sifat yang berlawanan? Baik. Dalam matan dan dalam sebahagian buku tajwid mengatakan ada 5 sifat berlawanan ni. Ada 5. Baik, pertama, apa dia? Jahr. Jahr, al-jahru. Kalau tengok yang Arab muka surat berapa ni? 56. Okey, pertama al-jahru, lawan dia al-hamsu. Al-jahr, lawan dia al-hams. Lawan tu, pernah lawan? Okey. Kajian boleh kot kita belajar kitab satu lah ni insya-Allah. Okey. Yang kedua adalah syiddah. Syiddah dia panggil. Huruf-huruf yang ada sifat syiddah. Lawan dia rakhawah. Lawan dia rakhawah. Kalau boleh lah, ini permintaan saya lah. Kalau tak boleh, tidak ada masalah. Ini permintaan saya sahaja. Kalau boleh lepas daripada ni, kita mudah-mudahkan sebut perkataan ni. Jahar. Lawan dia hams. Kemudian kita ada syiddah. Syiddah. Sebab betul-betul syiddah. Oleh kerana shin ni, dia sama makhraj dengan huruf jim, betul tak? Betul tak shin dengan huruf jim sama makhraj? Betul Sama Ustaz. dengan lidah. So kalau pokok lah marah ke apa, daripada syiddah jadi jadah. So sebut betul-betul. Syiddah. Kan makhraj sama dah. Syiddah jadah. Apa jadah? Itu kena tutup. Sebut betul-betul. Syiddah. Syiddah lawan dia rakhawah. Dia panggil rakhawah. Kemudian di tengah-tengah antara syiddah dengan rakhawah tu terdapat satu sifat namanya bainiyah. Bainiyah ni dia duduk dalam rakhawah, tapi dia somewhere in between antara syiddah dan rakhawah. Tak apa, yang tu nanti bila masuk bab tu bila kita baru kita urai.
Yang ketiga kita ada isti'la. Yang ni mungkin ramai orang pernah dengar lah. Isti'la. Lawan dia istifal. Pun kena sebut betul-betul istifal. Ini kadang-kadang istifal jadi tefal lah. Ingat dengan mangkuk lah. Kan tefal. itu lain. Tefal tu. Ni istifal. Istifal. Lawan kepada isti'la. Isti'la, huruf beberapa huruf jadi isti'la, lawan dia istifal. Yang keempat pula adalah sifat yang namanya itbaq. Sebut dia itbaq. Lawan dia infitah. Itbaq lawan dia infitah. Baik, yang kelima pula namanya izlaq. Lawan dia ismat. Izlaq lawan dia ismat. Tetapi, kena ingat kat sini. Tetapi, menurut pendapat hatta daripada Imam Ibnu Al-Jazari sendiri, yang mengarang buku Muqaddimah Manzumah ni, kata dia, sifat yang kelima ni, iaitulah al-izlaq dan al-isma' ni, dia tak praktikal dalam ilmu tajwid. Tapi dia praktikal dalam ilmu sarf. Sebut orang Arab dalam cakap, sebut bahasa nahwu, bahasa orang kata apa, ilmu bahasa. Dan dia tak praktikal dalam ilmu tajwid. Maka kita kat sini, kita akan betul-betul belajar sifat huruf yang berlawanan ni hanya 4 sahaja. Maka izlaq dengan ismat kita tak perlu belajar. Dan sebenarnya saya dulu mula-mula saya belajar izlaq dengan ismat ni. Tapi bila belajar daripada buku Dr. Aiman ni, saya tanya pula murid kanan dia, Dr. Anas dan sebagainya. Dia cuba bagi tahu, kata sebenarnya tak praktikal ismat dengan izlaq ni dalam sifat huruf, sebab nanti kita akan keliru. Masa belajar tu tak rasa keliru, tapi bila ditimbulkan kekeliruan tu barulah nampak, baru faham kenapa Imam Jazari dia bagi tahu kata izlaq dengan ismat ni tak boleh diajar dalam hukum tajwid ataupun dalam sifat huruf. Baik, kata dia apa? Okey, siapa pernah belajar lah, siapa pernah belajar mungkin boleh follow saya. Okey. Apa maksud izlaq? Apa maksud izlaq? Izlaq ni maksudnya macam tergelincir. Tergelincir, zalq. Dia panggil apa? Mudah keluar. Kalau dalam istilah tajwid ni maksudnya huruf yang mudah keluar. Dia ada 6 huruf. Wa firra min lubil hurufil muzlaqah. Firra, fara, mim, nun, lam, ba. Saya ulang sekali lagi. Fara, mim, nun, lam, ba. Firra, min, lubbin. Fara, mim, lam, ba. Ni kata huruf-huruf izlaq ni. So apa alasan dia? Dia kata huruf-huruf ni adalah huruf yang senang keluar. Betul tak? Ma, na, la, ba. Kan senang keluar kan? Ba. Orang kata apa? Tak perlu rengkuh teruk-teruk. Senang je keluar. Fa, ro. Betul tak? Ro senang keluar. Orang yang Meluncur, tak meluncur. meluncur, melincir apa? Dia melancar-lancar lah huruf tu. Izlaq. Izlaq ni kalau dalam izlaq ni dia tergelincir macam tu. Maka huruf ni dikatakan izlaq. Kalau kena izlaq ni dalam dia pakai tapi bukan dalam tajwid, dia pakai dalam ilmu sarf. Okey. Saya nak tanya. Cuba sebut huruf ya. Senang ke susah? Ya. Ya. Syah saya. Senang. Huruf ya ni senang ke susah sebut? Senang. Senang. Senang kan? Huruf a senang tak sebut a? Senang. Senang kan? Kan susah. Ada tak siapa kat sini? Ui, susah betul dah sebut huruf hamzah tu. Ada tak? Teruk sangat kan? Sampai macam tu sekali kan? Saya kalau sebut huruf A tu mesti kena minum air kan? Sebab susah nak sebut huruf A. Tak ada. Betul tak? Okey. Sekarang ni apa yang kemusykilan, apa yang menjadi masalahnya adalah bila kita kata 6 huruf tadi senang keluar, maknanya bakinya yang lagi 26, 28 tu lah, 6, 22 betul tak? Maknanya 22 lagi huruf susah keluar, betul? Kalau kata 6 senang keluar, lagi 22 huruf susah keluar. Okey. Jadi maksud saya adalah huruf hamzah tadi a, senang ke susah? Susah. Susah. Senang. Senang. Logik kita, senang ke susah? Senang. Huruf ya, senang ke susah? Senang. Apa yang menjadi masalahnya adalah apabila guru ni dia tak tahu rupanya sebenarnya sifat 5 yang kelima ni praktikal dalam ilmu sarf. Dia pergi praktik dalam ilmu tajwid, jadinya apa? Huruf ya yang senang tadi itu disusahkan. Ya.
Ya, nak sebut ria tu jadi susah kan? Sebab apa? Dia kata kena susahkan lah. Mana boleh senangkan dia? Jadi itu menjadi masalah. Sebab tu Imam Jazari awal-awal lagi dalam buku dia tulis dah. Izlaq dengan ismat ni dia tak praktikal dalam ilmu tajwid. Dia hanya praktikal dalam bab sorf. Sorf. Kalau siapa belajar nahwu sorf, dia tahulah. Sorf. Adalah sebab dia. Sebab orang Arab ni, dia kaya bahasa. Dia terlalu kaya bahasa dia. Kadang-kadang sebutan huruf yang sama, benda yang sama. Tapi nak merujuk kepada dua benda, dua maksud yang berbeza. Kan? So perlunya ilmu izlaq dengan ismat ni. Perlulah. Contoh macam kita lah. Kita pun ada juga kan. Yang apa nama? Perkataan yang sama tapi membawa kepada membawa kepada dua maksud. Contohnya macam mereka. Kita kata mereka tu mereka ramai-ramai. Tapi orang kata mereka tu tak mereka cipta. Sama ada satu perkataan ada dua maksud. Macam tu juga lah orang Arab. Dia ada dua makna. Maka ilmu macam inilah penting untuk nak tekan sikit ke apa ke. Bagi bunyi perkataan tu bagi betul. Okey. So dalam sifat huruf yang berlawanan ni kita hanya akan belajar iaitulah pertama jahr lawan hams, syiddah lawan rakhawah, isti'la lawan istifal dan itbaq lawan infitah. Yang 8, okey, yang sifat tak berlawanan pula ada 8. Tak apa, yang ni kemudian akan cerita lambat lagi. Yang ini memang tahun depan yang cerita ni. Okey, baik. Satu je saya nak ambil hari ni. Dalam tempoh 10 minit ni insya-Allah saya nak cuba hadamkan satu sifat yang berlawanan ni. Pertama itulah al-jahru lawan al-hamsu. Okey. Apa itu jahr? Jahar ni kalau ikutkan terang. Secara kalau semayang tu baca jahar, baca jelas, baca kuat. Jahar. Ataupun kalau dakwah dulu, dakwah secara jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Tapi kalau kita terjemah dengan terang, makna dia yang satu lagi tu gelap. Betul tak? Kalau kita kalau lawan lah, terang lawan dia gelap. Kita tak boleh terjemah macam tu, rosaklah sifat ni. Dah. So jahar ni nak terjemah dia apa? Kena tengok hams. Apa maksud hams? So maksud maksud hams adalah terlepas udara. Huruf yang kena ada penyertaan udara. Ada angin lah. Huruf ada angin. Cerita senang je. Huruf ada angin. Faham kan kalau saya sebut udara? Dia ada 3 istilah. Okey, pilih mana satu yang nak saya sebut. Sama ada nafas, udara atau angin. Nak yang mana? Nafas. Nafas. Bagus. Nafas. Nanti kan tukar jadi nifas tu apa? Nafas Okey. Baik. Huruf yang perlu ada nafas. Mesti kena ada nafas. Nafas kita berdapat ni. Contoh. Huruf ha. Kita ambil satu. Huruf ha. Boleh tak semua orang cuba buat praktik sebut huruf ha tapi tahan nafas? Apa tu? Macam burung lepas air, macam burung lepas air kan. Sebut huruf ha tapi tahan nafas. Boleh tak? Tak keluar. Tak keluar pun bagus sangat tak. Terima kasih Puan Harani. Tak keluar pun. Kalau siapa yang keluar tu saya pelik kau tu kata burung lepas air. Tak keluar pun. Kalau tak ada udara, tak bunyi huruf tu. Okey, sebut huruf fa tadi. Kita belajar huruf fa kan. Letak gigi atas bibir. Letak gigi atas bibir. Okey, sebut. Tahan nafas, sebut. Fa. Tahan nafas. Ba. Akan bunyi je, jangan tipu lah. Jangan Tak boleh tak keluar. Tak boleh. 15 tahun lepas saya buat dah tak jadi. Tiba-tiba malam ni jadi. 15 tahun dulu saya dah cuba dah, tak boleh buat. Tak bunyi. Macam-macam keluar, benda lain semua keluar tapi huruf tak keluar juga. Maka tu nak kata huruf ni mesti kena ada penyertaan daripada nafas. Okey, kita tengok berapa huruf semua ada. Kita ada 10 huruf. Okey. Kalau sebelum ni dalam matan, yalah kalau dalam matan cara susun dia adalah fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu dia susun tengah dulu. Patutnya macam nilah cerita dia. Kalau tanya Dr. Iman kenapa susun berlain? Dia kata kalau susun dalam matan tu sebab nak ikut irama tu. Okay? Nak ikut irama tu. Tapi dalam yang betulnya kalau ikutkan ayat betul,
Macam ni, sakata fahasahu syakhsun. Fahasahu Dia kiranya satu, fahasahu dua, syakhsun sakat. tiga. Kalau nak senang hafal lah. Saya dulu bahasa hafal matan dulu memang macam tu matan dia. Fahasahu syakhsun sakat. Fahasahu syakhsun sakat. Ya. Okey, semua ada 10. Huruf ni semua ada 10. Kalau kita tengok kat sini ada 10 huruf. Okey, tapi kalau praktik apa yang saya ajar tadi kena ada nafas. Contoh macam huruf kaf. Boleh tak sebut huruf kaf tahan nafas? Tak. Tahan nafas sebut huruf kaf boleh tak? Tak keluar bunyi. Boleh. Bunyi. Cuba buat betul. Sebut lah. Ka. Tak betul. Nampak? Bagus. Tapi boleh sebut ka. Nampak? Tak ada nafas pun. Ka. Tak ada nafas pun. Sama juga dengan huruf ta. Ta. Sebut, boleh sebut. Tak ada nafas. Tapi untuk ilmu tajwid ni, lepas tu dia kena duduk bawah tajuk hams. Maksudnya ka. Dia kena ada nafas. Ka. Sebut. Ha. Dan dia kena ada ta. Dia tak boleh kata ta. Kalau kita bacakan in kuntum ta'lamun. Tak boleh baca ka. Tak boleh baca ka. Tak boleh baca ta. Kena baca ta. Ka. Cuma dalam kalau tengok sini kita ada 10. Saya kirakan. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tak kisah nak hafal macam mana pun boleh. Tapi kalau siapa yang boleh hafal macam fahasahu syakhsun sakat. Dia buat dalam bentuk rima ni supaya kita mudah ingat. So semua huruf ni kalau nak ikutkan, kalau dalam perbincangan yang lebih mendalam lah. Saya sebenarnya tak minat tapi saya nak kongsi je. Dalam 10 huruf ni pun dia ada huruf yang paling banyak angin. Siapa boleh tahu huruf mana yang paling banyak angin? Shin. Betul. Terima kasih. Shin paling banyak angin. Kalau kata nombor 1 tu shin lah. Sepatutnya duduk nombor 1 tapi tak apalah. Kita susun macam ni, kita tengok macam ni dah lah. So shin huruf yang paling banyak angin. Yang kedua, nombor 2 level bawah sikit daripada shin, apa dia agak-agak? Sin dulu. Sin dengan sod. Sin dengan sod. Sin dengan sod ni yang kedua. Banyak angin selepas huruf shin. Kemudian barulah diikuti oleh baki. Yang baki tu. Bukan 7, 6. 6 lepas dia tu. Bukan 6. 10 tolak 3 berapa? 7. 7 tolak 2, 5. Dan last sekali yang paling kurang angin apa? Kaf dan ta. Kaf dengan ta yang paling kurang angin. Ada tak angin? Ada tak angin? Ada. Kena ada. Tak boleh buang angin dia, kena ada. Cuma dia angin dia kurang. Sebab apa? Sebab dia boleh disebut tanpa ada angin pun huruf ni. Ka ni. Ka. Boleh sebut tanpa angin. Cuma kita nak kena masukkan angin pada dua huruf ni. Sebab tu dia sangatlah kurang. Saya tak makan boleh. Ini baru kelas. Tidak So sekarang ni baki daripada huruf-huruf ni tak boleh sebut dengan angin. So di sini kita ambil satu huruf. Siapa boleh ingat makhraj dengan baik, kita ambil satu huruf. Saya tolong kita ambil huruf sa. Huruf sa. Betul? Nampak sa? Siapakah saudara sa? Sa. Dengan Bagus. Za dengan zo. Ada tak za dengan zo kat sini? Ada. Bila sebut huruf zal kena Keluar lidah. Yalah sa apa keluar lidah? Apa beza dengan sa ni? Kita nak bezakan sa dengan zal. Tebal dan nipis. Dah. Tu dah nipis. Ada angin. Ada angin. Sa ada angin. As. Good. Tak ada. Is. Tertahan. Zal dengan zol tertahan. Tak tahan. Semua terlepas. Tak tahan.
Cuma satu ada, kena ingat ni, tajuk kita sekarang ni angin dan tak ada angin. Angin pula. Nafas dengan tak ada nafas. Kena ingat kat sini. Jadi sa ada nafas. As. Nampak begitu. Tolak nafas keluar. As. Tolak angin keluar. As. Kalau suruh pula. Ada angin. Ada nafas keluar. Tak ada. Ada dia tertahan. Nafas tertahan, betul. Nafas yang tertahan. Okey. Kemudian sama juga dengan dal. Wa il. Suara keluar tapi nafas tertahan. Betul. Kita tengok satu je huruf yang kalau tiga beradik tu, satu ataupun dua akan jadi, satu lagi tak jadi. Okey, kita tengok dia buat satu contoh. Okey, Hams, apa dia kata, tengok. Pendengaran yang tidak jelas atau samar. Kesan daripada terbukanya pita suara. Sebab apa pita suara kita terbuka? Sebab pernafasan nak keluar bunyi. Nak keluar angin lah, nak keluar nafas. Jadi pita suara terbuka. Tuan-tuan, perempuan semua tengok Ni gambar original ni, pita suara ni. Ni gambar betul. Masuk kamera, masuk stetoskop, tengok. Pita suara macam mana rupanya. Macam inilah pita suara semua orang. Ni Dr. Aiman punya pita suara ni. Okey, dia tunjuk. Bersih yang nampak kan. Okey. So kalau cuba tengok besar mana agak-agak kita punya pita suara ni. Kecil ke besar agak-agak? Kecil je. So sebab tu ni yang putih ni dia sangat sensitif ni, yang putih ni. Kalau orang tu makan pedas ke makan benda yang memang boleh merosakkan dia, sebab tu dia tiba-tiba dia akan sakit tekak. Sakit tekak ni bukan sakit tekak kat luar ni. Benda ni sakit ni. Dan Nabi pun tengok, Nabi kata apa? Kalau tengah makan jangan Bercakap. Sebab kalau bercakap nak pakai benda Allah ni. Makan pun nak pakai benda halal ni, makanan masuk ke sini ke? Makanan masuk ke sini ke? Makan masuk ke sini, bercakap pun pakai benda halal ni. Maka bila bercakap, makan apa jadi? Orang utara kata mengkelan, tu mengkelan. Orang apa? Tercekik lah. Sedap. Tersedak. Siapa yang zikir tu tolong off kejap. Tersedak, mengkelan, cekik, tersedak. Sebab tu dia tak boleh nak guna benda yang sama tapi nak guna untuk dua fungsi. Rosaklah dia. Dan kalau kita tengok orang kalau kuat merokok dia akan tebuk kat sini ni, tebuk sini sebab nak masukkan tu. Tak boleh cakap lah, rosak, pita suara rosak. So kecil je pita suara ni. Baik, itu pertama. Bila huruf-huruf hams, pita suara kena buka, nak alirkan udara. Dan kedua, kalau kata huruf tu jahar pula, jahar, pita suara kena tutup. Maksudnya kita kena kawal, jangan tolak udara. Itu je, jangan tolak nafas keluar dari dalam perut, jangan tolak. Jadi kena kawal. Bila kita kawal tu, pita suara kita akan tertutup sendirinya supaya angin tak keluar. Okey, tengok dia bagi contoh. Antara huruf sin dan huruf zai. Sin dengan zai. Dua-dua datang daripada perut mak yang sama, betul tak? Tengok. Kalau ikutkan dari sudut lidah ni, sama sejibit. Sejibit ujung lidah sentuh permukaan gigi bawah, sama. Tapi apa beza dua beradik ni? Satu, peti suara terbuka, lepaskan angin lah. As. Lepaskan angin banyak-banyak. As. Satu lagi, zai. Zai tak ada angin. Tapi bunyi dia macam kan? Bunyi dia macam sin. Az. Habis. Az. Cuba buat semua orang. As dengan as ni. Buat. As. Sin dulu. Cuba buat sin. Buat. Nampak angin dia banyak. Angin sini as. Banyak angin sini as. Tapi untuk zai, angin dia tak ada angin lah. Dia tak ada angin. Walaupun kita rasa macam ada bunyi macam suruh sin tu macam angin tu. Yang tu nanti kita akan belajar. Satu lagi sifat yang special untuk zai ni, iaitu sofir. Yang tu maksudnya sofir tu. Tapi hakikat huruf zai ni peti suara nampak belah kiri ni tertutup rapat. Bila tertutup macam ni rupa dia, nampak? Yang putih tu, macam V tu. Dia boleh buka, boleh tutup. Okey, bila terbuka macam ni. Buka. Bila tertutup macam ni. Kita sebut huruf hamzah seperti ni. Huruf hamzah mati. Mak. Peti suara tertutup. Jadi udara keluar tak boleh masuk, udara dalam pun tak boleh keluar. Huruf macam hamzah. Hamzah ada angin tak? Hamzah. Tidak. Tak ada. Ada. Dan saudara dia siapa saudara dia?
Ha simpul. Ha simpul ha. Ha simpul ada angin tak? Tak ada. Apa? Ah. So, tengok kalau kita tengok balik kan makhraj daripada halqum. Halqum kan kita ada 3 halqum, betul tak? Ha. So 3 halqum tu setiap satu ada yang ada angin, setiap satu yang tak ada angin. A tak ada angin, ha ada. Ain tak ada angin, ha ada. Kha ada angin, rin tak ada angin. Ha. Jadi betul. Ha, rin ada angin rin. Kha. Rin tak ada. Yang ada angin adalah huruf kha. Kha. Rin tak ada angin. So, di sinilah nak bagi tahu, okey, untuk kerja rumah semua orang, kalau boleh tolong ingat 10 huruf ni terlebih dahulu. Sakata fahassahu syakhsun ataupun fahassahu syakhsun sakat. Mana-mana pun insya-Allah bagi saya tak ada masalah lah. Ditutup macam mana pun tak apa. Sebab apa nak kena ingat 10 ni? Fahassahu syakhsun sakat. Ustaz, Boleh. yang bersifat hams tu kan ada 10. Lepas tu dia ada tulis itu mahmusah ya Ustaz. Mahmus, hams mahmus, sifat huruf yang mahmus, yang berangin. Berangin. Yang majhurah tu Jahar. salah. Kata akar dia hams, kata akar dia jahar lah. Yalah maksud saya nak translate kan majhurah tu apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Huruf yang tak ada angin lah. Huruf yang jelas, terang. Terang. Oh, jadi Ataupun huruf jahar lah, huruf jahar. huruf jahar. Yang mahmusan ni huruf Huruf hams, huruf hams. Kena hijab tu hams, tak boleh hijab hamas. Hamas tu nanti jadi lain pula. Bukan hamas. Jadi hamas kan orang pegang. Ni kenapa tiba-tiba duk hamas ni? Pergi Palestin ke apa? Dah. Dia belajar tajwid je tuan. Kan jadi berlain. So hams, kalau mahmusah huruf hams, majhur huruf jahar. Jahar. Huruf. Okey, so kerja rumah kita untuk malam ni adalah tolong semua orang. Sebab apa? Sebab nanti bila kita masuk tajuk yang kedua, kita masuk sifat yang kedua nanti, dia memang sangat berkait rapat dengan tajuk kita malam ni. Sangat berkait rapat dengan tajuk malam ni. So, pertama kita kena faham 10 huruf nak sebut kena ada nafas. Manakala baki dia 19 ataupun 18 lagi, huruf yang kita nak sebut tanpa ada nafas. Nafas mati Ustaz. Ada nafas mati? Boleh? Mana ada orang baca Quran mati? Oh. Tahan nafas Ustaz. Tahan nafas. Dia dalam satu perkataan, dua perkataan tu jarang lah. Dia ada satu perkataan tu semua tahan nafas. Tak ada. Perkataan tu dia akan campur. Apa perkataan pun dia akan campur. Mesti ada dua-dua. Bismillah. Contoh macam bismillah. Ba dengan mim tak ada nafas. Sin ada nafas. Bismillahi. Ha ada nafas. Ar-Rahmani. Ha ada nafas. Ar-Rahimi. Ha tengah ada nafas. Mesti campurnya. Kebanyakan mesti campurnya. Tak boleh semua tahan nafas. Tak ada. Jarang kita jumpa perkataan tu. Satu ayat tu semua tahan nafas. Tak ada. Tak ada. Jarang. Kita dah rekod sendiri boleh lah. Rekod sendiri ya. Tahan nafas tak mati. Hilang nafas mati. Itulah. Tahan nafas tak mati. Hilang nafas baru mati. Betul. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan. Tengok-tengok masa dah lebih dah. Selalu macam tu. Itulah kata. Dia memang belajar tadi. Seronok belajar. Barakah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Minta ampun, minta maaf salah silap. Okey, kongsi dengan kawan-kawan apa yang baik insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la man yattabi'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semua terima kasih banyak-banyak. Okey, tolong sama-sama buatlah macam mana pun tampalkan peti ais ke, tampalkan kepala katil ke, tampallah dekat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kita nak ingat. Assalamualaikum. Okey, sama-sama banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.